hari ini. Nyambung kuliah kita berkaitan dengan pemikiran, dan insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan tentang topik atheism. Topik atheism. Okay, saya harap korang dapat bersedia dengan baik dan berikan fokus, mengurangkan gangguan-gangguan yang lain, berada di tempat yang kondusif dan tidak bunyi bising-bising lah. Okey. Topik hari ini berkaitan dengan atheism dan agnostik. Atheism dan agnostik. Tajuk yang nak kata selalu dibincangkan pun tak juga. Mungkin kita macam tahu, tapi mungkin untuk menjadi ke depan dalam perbincangan, mungkin saya pastilah boleh menjawab ataupun tidak, tapi inilah yang kita cuba bincangkan tentang pemikiran yang apa kita kata sesat lah, yang banyak berkembang merupakan satu bentuk pemikiran yang menolak kewujudan Tuhan. Atheism, pemikiran yang menolak kewujudan Tuhan. Ini atheism. Di mana atheism ni mereka menolak pada zahirnya kewujudan Tuhan, tetapi mereka merupakan kumpulan yang agresif menolak Tuhan. Ada orang yang tak percaya Tuhan tu kira dia atheist jugalah, tapi dia tidaklah agresif. Jadi kumpulan atheist ni yang dikenali sebagai kumpulan atheist ni dia agak agresif lah, nak cakap tentang Tuhan, tak percaya tentang Tuhan. Ada juga orang tak percaya tentang Tuhan, orang yang apa nama ni, yang tak kisahlah pasal agama ni ada. Tapi kumpulan atheism ni yang kelihatan macam berapa nak percaya, mereka memang tak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka dalam masa yang sama mereka agresif. Seolah-olah mereka macam berdendam lah, macam berdendam, macam cuba nak menafikan, tapi hati mereka tu macam tak boleh nak, hati mereka macam boleh terima kewujudan Tuhan, tapi mereka punya perlakuan zahir ni, mereka cuba tonjolkan mereka membenci Tuhan, tak percaya kepada Tuhan. Sampai satu tahap, apa yang boleh kita katakan bahawa tak percaya tu seolah-olah bermaksud percaya. Sebab selalu sangat marah dekat Tuhan. Tuhan tak ada, tapi pasal apa kau hari-hari marah pasal Tuhan? Nampak tak? Tak percaya tentang Tuhan lah, begitu beginilah, kenapalah orang Islam ni. Lah, kalau apa nama ni, kau tak percaya pasal Tuhan, tak payahlah pencam pasal kau, benda tak ada. Lantaklah orang nak cakap apa pun. Tapi kenapa mereka mengesah, hanya mengambil berat tentang Tuhan ni, membenci, marah, sindir orang, seolah-olah secara psikologinya dia percaya tentang Tuhan, tapi mungkin buat-buat tak percaya ke macam mana ke lah. Itu mungkin yang dapat simpulkan begitu. Jadi sebab itu kalau diperhatikan,
kumpulan-kumpulan ini dia agresif. Dia agak agresif lah. Berbanding dengan kumpulan yang tak percaya kepada Tuhan yang lain, mereka marah tapi mereka tidaklah agresif. Yang kedua dalam etis ni dipanggil dengan agnostik. Dipanggil dengan agnostik. Di mana agnostik ni merupakan satu kumpulan orang yang nak kata tak percaya pun macam percaya, nak kata tak percaya pun tak begitu jelas. Nak kata percaya pun tak percaya, nak kata tak percaya macam ada, nak kata ada macam tak ada. So mereka ni ragu tentang Tuhan lah. Ini kumpulan yang disebut sebagai agnostik. Okey, dalam grup ni kita bawa ada 67 orang. Masuk saya lah, kalau tak bawa 66 orang. Maknanya ada lagi pelajar yang tak hadir. Masa yang sama saya akan panggil korang seorang-seorang ataupun serandom, akan panggil untuk tengok ada ke tak ada depan kamera. Dan kalau boleh buka kamera tu sangatlah terpuji. Dan ada peluang dapat A yang lebih cerah. Saya akan ambil namanya yang buka kamera supaya nampak dan tahulah mereka sedang belajar. Yang lain ni saya akan panggil. Okey. Asas kepada perbalahan ini ialah apabila Tuhan ini tidak dilihat oleh manusia. Tuhan tidak dilihat oleh manusia. Termasuk dalam perkara gaib. Dan bila manusia tidak dapat melihat Tuhan, maka manusia berbalah tentang identiti Tuhan, tentang definisi Tuhan, tentang kewujudan Tuhan, tentang peranan Tuhan. Mereka berbalah. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tak dilihat, tak dicapai oleh manusia secara fizikal di dunia inilah. Jadi bila tak nampak, maka timbullah isu-isu yang berkaitan dengan pemikiran yang menyebabkan mungkin manusia merasa tak ada bukti ataupun kekurangan bukti tentang kewujudan Tuhan. Okey. Ini yang pengenalan awal lah tentang agnostik. Okey, saya berhenti sekejap. Saya nak tengok ada ke tak ada. Fawaz Akmal ada tak? Fawaz Akmal? Fawaz Akmal. Tak ada. Muhammad Daniel? Ada atau ada? Okay. Apa asas yang timbul antara atheism dan ni? Ceritakan sikit. Daniel. Asas Asas atheism ni dia ada, dia ni lah, atheism ni dia macam apa, tak percaya sangat. Dia tak percaya kepada Tuhan, dia tak berpegang kepada mana-mana Tuhan. Dia tak beriman lah. Dengan kata mudah, tak beriman dengan sebarang kuasa ataupun. Kenapa manusia berbalah pasal Tuhan? Manusia berbalah sebab dengar tak manusia saya ni dengar. Sebab manusia ni dia tak dapat lihat Tuhan. Dia agresif. Dia agresif? Dia
apa ni, tak nampak dia tak boleh melihat Tuhan ni ada ke tak, wujud ke tidak macam tu. Lepas tu, Sebab tu dia berbaloh sama ada Tuhan ni betul-betul wujud ataupun tidak wujud gitu. okey. Mujur boleh jawab. Yang tadi mana pergi? Saya Fawaz tu, mana pergi? So, saya akan panggil Fawaz Akmal ni. Saya akan panggil dan orang yang tak ada tu kan. Saya anggap tak ada lah. Dan saya minta anda boleh bagi respon apa yang saya cakap, saya akan berhenti, saya akan panggil untuk anda bagi respon sebagai tanda bahawa anda ada dalam kelas. Dan tidak ngelero mana-mana tempat pergi main ke apa ke, pergi buat benda-benda lain. Okey, secara umumnya ada 4 perspektif tentang Tuhan. Yang pertama dipanggil dengan atheism. Mereka yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Yang kedua, agnostik. Agnostik ni ialah orang yang ragu tentang Tuhan. Yang ketiga, theisma. Theisma ni ialah orang yang mempercayai kewujudan Tuhan. Theism. Ialah atheism. Kumpulan yang tak peduli tentang kewujudan Tuhan. Atheism ni dia tak peduli. Sama ada ataupun tak ada, dia ikutlah dia kata. Dia tak peduli tentang kewujudan Tuhan. Jadi ada 4 perspektif lah. Yang pertama percaya, yang kedua langsung tak kisah. Yang ketiga percaya dan kewujudan manusia. Kewujudan Tuhan ni dilihat daripada 4 perspektif dalam kalangan manusia. Ini statistik mereka yang banyak kumpulan etis ni. Kumpulan etis. Ini tahun 2020 lah kan. Tak pasti sejauh mana ketepatannya, tapi apa yang dapat dilihat ialah belah-belah China ni memang banyak yang tak percaya tentang Tuhan lah. Kan. Belah Eropah ni banyak juga lah. Belah Eropah ni. Ni Eropah kat sini. Ni belah Ireland. Ireland. Di sini UK. Di sini Spain, Spanyol. Yang agak kuat juga kita lihat kat sini ialah di Australia. Yang kata lain, mereka yang menolak Tuhan ni banyak di China. Sebab itu di China ni bab Tuhan tak kisahlah Tuhan apa, mereka ni tak peduli sangat pasal Tuhan. Mereka tak kisah pasal Tuhan. Komunis. Walaupun kita tahu banyak orang Cina beragama Buddha, tapi dalam konteks di negara China ni, Buddha ke apa dia tak peduli sangat di sana. Okey. Orang atheism ini, kita pergi satu-satu lah. Atheism ni masalah dia ialah kenapa dia tak percaya pasal Tuhan? Sebab dia berpandangan bahawa kewujudan Tuhan ni kekurangan bukti. Yang disebut sebagai lack of evidence. Kekurangan bukti. Bukan dia kata tak ada bukti, tapi tak cukup bukti. Kewujudan Tuhan ni tak cukup bukti. Kenapa mereka sebut tak cukup bukti? Sebab cara mereka memahami bukti itu tak sama dengan apa yang kita faham. Sebab bukti yang mereka maksudkan situ ialah bukti boleh lihat dengan mata.
Nak tengok dengan mata. Ada, tak adalah. Jadi ini bercanggah dengan apa yang kita faham. Sebab tengok itu tidaklah menjadi satu kemestian kepada kewujudan satu-satu perkara. Jadi kalau kita nak percaya satu-satu perkara, bukanlah mesti dengan tengok, tapi dengan pembuktian yang lain. Macam bukti dengan logik. Ini yang sebab tu kita belajar dalam kuliah yang lalu tentang sumber ilmu ni. Sebab itu asas nak faham kepada sini, dia mesti lalu situ dulu. Jadi kalau orang yang nak melihat, itu lihat ni sumber sains. Sains ni dia kena tengok. Kalau orang sakit kanser, dia nak tengok kat mana kanser ni, kat mana tempatnya, berapa kadarnya. Itu dia akan cubalah tengok. Berdasarkan kepada alat dan teknologi yang ada. Tapi kalau berasaskan kepada logik, kita Islam menerima logik. Apa contoh logik? Logik tak? Kalau seekor lembu yang besar boleh masuk dalam cawan. Seekor lembu yang besar boleh masuk dalam botol. Kalau mainan tu, itulah yang buruk lah. Ustaz masuk mainan, itulah yang buruk lah. Lembu hidup besar, boleh tak masuk dalam cawan? Jadi kalau logik kata, kan, kita faham mana boleh satu benda besar masuk dalam benda kecil. Kan? Macam apa kita kata tadi, lembu benda besar tak, macam mana dia masuk dalam cawan yang kecil? Mustahil. Jadi menggunakan premis logik itu salah satu daripada cara untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Yang dia kata tak boleh. Tak cukup. Bukti itu tak cukup. Bukti dengan dengan logik itu tak cukup. Sebab mesti ada orang yang bagi tahu itulah Tuhan dan Tuhan itu bernama Allah. Kalau main insting je, dia kata main logik je, tu tak. Kita kata tak boleh. Kita tak amal macam itu. Dia kata dalam orang agama Islam, kita kata cukup memadai dengan bukti logik, sudah memadai untuk kita mempercaya kewujudan satu-satu perkara. Walaupun tak ada dapat kita tengok, tak dapat kita pegang, tak dapat kita rasa, tapi dengan logik tu boleh memadai. Sebab itu dalam ilmu tauhid belajar hukum akal, hukum logik. Ada yang disebut sebagai wajib, mustahil, harus. Kita belajar yang tu. Jadi nak ceritanya, cara mereka memilih evidence itu ataupun logik itu mungkin berbeza lah dengan cara kita. Sebab kita memadai dengan logik-logik yang ada, tambahan pula dengan Quran dah sebut, lagi akan mengukuhkan bahawa Tuhan itu adalah Allah SWT. Siapa yang bagi tahu? Quran bagi tahu. Macam mana datangnya Quran? Datang daripada Tuhan. Apa bukti datang daripada Tuhan? Dia bersifat mukjizat yang diambil daripada Tuhan yang apa? Nabi menerima, kan, segala Al-Quran yang apa semua ni, itu semua merupakan satu bukti dan mukjizat, kerana tak ada orang yang boleh untuk nak lawan Quran, membuat cerita Quran. Maka dia menjadi bukti bahawa kewujudan Tuhan. Tapi bagi kumpulan atheism, mereka masih lagi tak cukup. Lack of evidence. Itu mereka katalah. Kadang-kadang at least dia kata no reliable evidence. Evidence yang diberi itu tak reliable, tidak sah. So apa dia kata? They argue that a person should only believe in things for which they have good evidence. Kalau tak ada evidence, apa nak percaya? Dia kata. Kan? Kalau ada evidence, barulah boleh nak percaya. Evidence kita bukanlah kepada sains. Kita ni orang Islam, bukan evidence kepada sains. Kita
bergantung kepada logik, bergantung kepada sejarah, bergantung kepada apa namanya, sains. Tapi kumpulan yang atheism dia kuat berpegang dengan sains, lagi tak dapat tengok. Ini contoh dia seorang pelajar di bawah, dia approach oleh atheist, ajak debat. Okay. Azira binti Masik. Ya, saya doktor. Okay, ada bunyi ada apa-apa? Mohon maaf doktor, tertekan. Okay. So ini daripada seorang pelajar lah kan. Sekarang dia dah grad lah kan. Ada orang approach dia. Dia kata not only we can't see God, we even can see can hear, talk and interact to God. Dia kata Tuhan tak ada, because God just an illusion. Dia hanyalah ilusi. It's not real. God is not real. God ilusi. Apa ilusi? Ilusi ni satu benda yang mimpi, benda yang tak wujud, khayalan, ilusi. Dia kata kita bukan sekadar we can't see God, we even can hear, can talk, and can interact to God. Tak boleh juga kita nak cakap. So ini ilusi, apa yang hanya orang percaya je, tak ada pun. Kan? Dan dia juga something taught by our parents. Ini benda yang diajar oleh mak ayah kita dan kita follow tanpa questioning. Kita pun tak bertanya, tak mempersoalkan. Kita betul tak? Dia kata, dia cuba nak racun. So dia kata mungkinlah kawan ataupun pelajar ni kata kita ada interaksi. Cuba dia jawab, dia kata interact maksud interaction is two-way communication. Kalau dengan Tuhan, with God, only one way. God pernah reply balik ke tidak? Ni kan, dia cuba nak jawab lah kan. Dia cuba nak apa nama ni, nak meracun kita lah. Apa dia kata lagi dalam, kat mana, kat sini juga kot. Pernah tak God reply balik? Ada tak God jawab? Terima semua permintaan kita. Ini antara soalan-soalan yang sering ditanya lah oleh orang atheist yang tak percaya kepada Tuhan. Yang kadang-kadang kita susah nak jawab. Sebab dia menggunakan logik. Yang kedua, kewujudan atheist ini kan, disebabkan oleh mereka bergantung dengan sains. Tadi lack of evidence. Yang kedua ialah science explain everything. Sains ini dijelaskan semua. Ini masalah sebab mereka sangat kuat berpegang kepada sains. Kita kata ini saya dah jelaskan pada kuliah yang lalu. Ini pentingnya kan kuliah lalu sebagai dasar. Sains ni bukan tak penting, yang penting. Tapi bukanlah sains boleh menceritakan semua perkara. Science cannot explain everything. Yes, can explain but not everything. And not all science can play the role to elaborate ataupun untuk nak jelaskan tak, kan? Sebab sains ada dia punya masalah. Jadi ada dia punya limitasi dia. Sains pun kan. Okay. So dia kata therefore God does not exist. Tuhan tak ada. Apa kata atheist? Atheists may argue that since the entire universe and all of creation can be explained by evolution,
scientific cosmology. We don't need the existence of another entity called God. Dia kata memang alam ni jadilah apa semua kan. Menerusi evolution dan teori saintifik. Tapi walau macam mana pun, mereka ni tak percaya, melainkan turun, melainkan apa, nak tengok God itu sendiri. Susahlah begitu. As an atheist, I believe science. In science approach, saya answer is don't know. But why sending probes and rockets to space to find the okay. Okay, itu kita panggil dengan atheist. Adapun agnostik ialah dia maksudnya tak ada pengetahuan, dia tak tahu. Bahasa kita ni, dia nak percaya Tuhan pun dia pun tak ada maklumat, tak percaya pun dia macamlah tak ada maklumat lah. Tapi apa yang pasti ialah di antara mereka kedua ni, dalam bab apa nama agnostik ni, antara dua ni, dia daripada perkataan agnostik. A ni tanpa, gnostik maksud tanpa ada pengetahuan. Mereka tak tahu. Tak apa nama ni, antara dua ni sama ada nak kata ada bukti, tak ada bukti, tak kata tak percaya, macam ada. So dia taradud kat situ. Jadi berbincang pasal Tuhan ni tak ada ertinya. Tu kata siapa? Agnostik. Tak ada ertinya sebab yang orang kata ada pun mana buktinya, yang kata tak ada pun mana buktinya. Kita tak nampak buktinya. Okay. Atheist, God does not exist. Tuhan tak ada. Agnostik, God ada tapi tak boleh nak dibuktikan kewujudannya dan nak menunjukkan kewujudannya pun tak juga. Terima je lah. Tapi kumpulan yang berpegang dengan atheist ni kuat lah. Agnosticism pun agak kuat juga. Okay. Ini theism lah. Theism ni ialah orang yang percaya kepada Tuhan. Macam-macam lah, Melayu, Cina, India lah semua. Oh, betul. Mengantuk lah. Ada 4 kebarangkalian tentang kewujudan Tuhan ni. Yang pertama, Tuhan wujud sendiri tanpa dia wujud. Dia tua-tua ada tanpa dia cipta. Dengan kata lain, ada awal baginya. Hanya bila ada awal, maka dia salah. Yang kedua ialah Tuhan wujud dengan mencipta dirinya sendiri. Dia boleh cipta diri sendiri. Ini pun salah juga. Tuhan wujud sendiri tanpa sebarang pencipta. Salah juga. Tuhan wujud dengan dia mencipta sendiri pun salah juga. Tak betul cara fikir macam ni. Dan yang ketiga, Tuhan yang mencipta Tuhan. Yang keempat ialah Tuhan ada tanpa ada yang mencipta. Tuhan ada tapi tak ada yang mencipta. Ini pandangan 4 kebarangkalian. Yang kebarangkalian yang keempat lah yang kita terima. Okay. Ringkasnya ada 4 kategori. Ada 3 kategori, theism, atheist dan agnostic. Theism percaya
Atheist tak percaya. Agnostik ragu. Theism meyakini Tuhan mencipta alam. Atheist tak ada bukti. Agnostik kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan. So agnostik ni mungkin lebih ringan lah. Yang atheism ni meyakini kewujudan Tuhan dan milik Tuhan sebagai pencipta alam. Atheist ni hutan dan tempat dia je lah. Kan? Hidup ni tak ada kaitan dengan Tuhan. Rumah dia ikut dia. Dan agnostik ni kerana dia ragu tentang Tuhan, maka macam mana dia nak percaya kepada Tuhan? So ni ada 3 perspektif. Theism, atheist dan agnostik, dan daripada 3 cara lah. Okey. Seterusnya apatheism. Apatheism ni kewujudan Tuhan ataupun tak wujudnya Tuhan dalam hidup tak ada apa-apa erti. Contohnya aku dah miskin ni, kan? Aku semayang pun apa ni juga, dia kata. Ni apatheism, konsep apatheism. Kewujudan Tuhan tak ada memberi apa-apa erti dalam hidup. Dan tiada istilah Tuhan dalam hidup kalau tidak. Proud to be an atheist, because life is too short to care about God. Dia kata Tuhan ni, kita nak cara lah, kita pun banyak kerja, dia kata. Life is too short, hidup ni pun singkat sangat, payahlah kita nak bincang pasal Tuhan, kita bincang pasal seronok je lah hidup. Ni apatheist, dia tak pilih pasal Tuhan. Malahan senang dan susah dia pun bukan sebab Tuhan. Senang susah dia pun bukan sebab Tuhan. Sebab dia yang mengusahakan, dia yang mencari, dia yang bekerja, dia yang menyebabkan dia kata tak payah Tuhan lah, dia kata kau boleh hidup. Semayang-semayang pun bukan orang senang, orang semayang tu susah belaka. Agama ni jadi tempat orang susah je. Orang kaya-kaya ni tak perlu agama, dia hidup dia dah banyak. Bola ke London tu macam bolang naik ke terbang je. Ada 5 masalah dengan Tuhan. Ini kita bincang satu-satu. Yang pertama, manhaj yang salah dalam memahami Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak berlaku adil kepada mereka. Yang kedua, manusia rasa Tuhan tidak berlaku adil terhadap mereka. Ni lagi banyak. Sebab apa? Kenapalah aku jadi susah, kan? Kenapa tak jadi kaya? Kenapa tak jadi sihat? Kenapa aku sakit? Kenapa ni? Kenapalah Tuhan tak berlaku adil kepada mereka? Okey. Yang ketiga, manusia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Larut, tak cara dapat senang sembahyang Jumaat, apa semua tak ada. Ataupun kalau sembahyang Jumaat tu pun cupoi-cupoi, dan kalau sembahyang tu pun mungkin nampaklah dia punya bonggong jubor. Dan manusia menuduh agama membawa keburukan. Nanti kita bincang satu-satu. Manhaj yang salah dalam memahami Tuhan. Ada satu buku yang ditulis oleh Armin Navabi. Nama pun tak begitu bagus lah dalam konteks Melayu. Mungkin dia ni orang Iran ke orang apa, saya tak pastilah. Tapi bukan orang Melayu lah. Tapi kalau orang Melayu nama macam ni memang hebat lah. Bagus lah dia, kan? Armin Navabi. Banyak lagi nama lain lah, Navabi tu. Tapi since dia bukan orang Melayu, kan, mungkin tak ada isu sangat sebab bahasa mereka mungkin tak sebut pasal babi.
Okey. Atheist tak percaya Tuhan sebab tidak dapat melihat Tuhan. Itu main reason dia. Tak dapat tengok Tuhan. Bukti kewujudan sesuatu sebenarnya tak mesti dengan lihat tetapi dengan perbuatan. Ini saya dah jelaskan tadilah. Contohnya kita logik kita menggunakan logik kita. Kalau berlakunya di depan rumah kita ataupun belakang rumah kita lah, singki kat rumah kita. Bila ada air ataupun basah lah singki tu, bererti adalah orang yang guna. Adalah orang yang guna. Bukanlah hanya dia jadi sendiri, tak. Itu logik kita faham. Itu logik lah. Dia tak akan jadi sendiri dan akan ada benda yang menggerakkannya. Itu pula role ahli sunnah wal jamaah ni. Jadi semua tu berkait rapat antara satu sama lain. Yang pastinya dia bukan satu mukallaf. Seterusnya ialah saya mengantuk. Tuhan tidak berlaku adil. Ini banyak berlaku. Mereka mempersoalkan Tuhan dan banyak orang yang yang terlibat dengan atheism ni. Mereka ni berdendam dengan Tuhan. Ada masalah psikologi. Yang mungkin berpunca daripada mereka mungkin anak yang terbuang. Mungkinlah mereka ni bertimpa-timpa masalah tak baik, masalah bertimpa-timpa kepada mereka. Apa masalahnya? Lepas orang ni mati, kemudian aksiden, kemudian jatuh, kemudian banyak sangat masalah. Yang menyebabkan dia terfikir, aku ni ikut Tuhan ke tak ikut Tuhan sebenarnya. Tapi ini perkara Tuhan tak berlaku adil ni menjadi suatu maksud yang selalu dipesankan kepada kami lah. Apatah lagi kalau dia mempertikaikanlah perkara baik ataupun buruk. Mana macam mana tahu baik dan macam mana tahu buruk? Kan? Kenapakah kita ditentukan masuk syurga atau masuk syurga? Kenapa kami lahir bukan daripada orang Islam? Kami lahir daripada orang Cina, orang India, kan? Orang Nepal, kan? Jadi kami lahir daripada orang ni confirm lah masuk neraka sebab bapa kami macam tu. Kenapa Tuhan tak jadikan semua orang Islam? Dia akan persoalkan macam-macam. Kenapa pula lahir sebagai Islam? Dah kena pergi sembahyang Jumaat, dah kena buat tu, dah kena buat ni. Kenapa lahir sebagai orang Islam? Kenapa tak lahir sebagai orang lain? Please. Okay. Begitu juga kalaulah Tuhan benar-benar wujud, kenapakah Tuhan membiarkan banyak kezaliman berlaku di dunia ini? Ini juga banyak berlaku dalam kalangan orang yang nak berbuat dengan syariat Islam ni lah. Okay, siapa boleh jawab soalan ni? Mengapa begitu banyak ni, yang ni? Siapa boleh bantu jawab ni? Saya cuba doktor. Sila. Ini saya dapat daripada soal jawab antara murid dengan guru. Okay. Murid tu tanya cikgu tu, gelap tu ada ke? Apa dia? Keluar? Gelap, kegelapan tu ada ke? Darkness. Gelap. Okay. Cikgu dia jawab ada. Okay, tapi murid tu jawab apa? Sebenarnya darkness ni tak ada. Gelap tu tiada. Gelap ini adalah satu perkataan yang manusia wujudkan untuk menerangkan sesuatu keadaan yang tiada cahaya. Maknanya sebab cahaya boleh diukur, kelajuan, apa semua tu. Tapi gelap tak boleh diukur, maknanya gelap tak ada. Jadi gelap ni akan datang bila cahaya tu tak sampai kepada dia. Jadi kenapa begitu banyak kezaliman berlaku di dunia? Bermakna
bukannya sebab Tuhan tu tak ada untuk halang kezaliman, tapi sebab kebaikan yang Tuhan wujudkan kat dunia melalui orang-orang yang baik kat dunia ni tak sampai ke situ. Itu wujudnya kezaliman. Okay. Itu je kot. Okay. Terima kasih. Ada siapa lagi nak tolong boleh bantu? Kalau orang tanya, kalau betul-betul Tuhan ada, kenapa banyak kezaliman kat dunia ni? Macam mana kita nak jawab? Siapa boleh bantu lagi? Siapa tadi? Siapa yang jawab tadi? Adam Firdaus. Okay, Adam Firdaus. Okay, yang lain? Apa boleh bantu? Sekarang ni dia kata banyak berlaku orang Islam. Palestin orang Islam kena bantai lah apa semua. Kenapa orang Islam? Kalau betul-betul Tuhan orang Islam ada, kenapa Tuhan tak bantu orang Islam? Kenapa doa je, tak bantu-bantu pun. Dan kezaliman tu berlaku kepada orang Islam. Macam mana jawab? Apa jawapan-jawapan yang boleh kita kemukakan? Okey, sila Omar. Okey. Okey, terima kasih. Good point. Ujian, disebutkan ujian dan disebutkan tadi pasal tanggungjawab orang Islam untuk menghalang kezaliman-kezaliman itu. Okey, ada lain? Siapa nak tolong seorang lagi? Kenapa aku, dia kata. Dia dari kalangan orang-orang yang susah-susah, yang apa, aku dah, bukan aku tak semayang, aku semayang. Tapi kenapa aku jadi susah? So, macam mana nak jawab ni? Ada lain? Okay. Nur Ifah? Ada, Nur Ifah. Nur Ifah Izzati. Udah lebur. Nur Ifah Izzati. Mana pergi? Okay. Jadi apa yang boleh kita katakan, betul apa disebutkan tadilah. Maknanya dunia ini diserahkan kepada manusia. Okey, siapa cakap? Ada masalah lain? Doktor, Ifah Izzati dia reply dekat chat box. Okey, saya bantu untuk jawab tadi, soalan tadi. Nur Ifah. Kalau Tuhan benar-benar wujud, kenapa begitu banyak kezaliman berlaku di dunia ini?
Jawapan yang diberikan tadi ialah dunia ni merupakan tempat ujian kepada manusia dan tak semua benda yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku dengan mengikut selera manusia. Berlaku mengikut selera manusia. Jadi kita pun apa yang kita minta tak semua dapat. Betul kan? Kita nak semua. Kan? Nak kaya, nak cantik, nak banyak duit, nak pergi jalan-jalan. Kan? Dapat tak semua? Kan? Tak dapat semua. Dapatlah, adalah sikit kan, bukan tak dapat semua. Dapatlah kan. Tapi tak semua dapat. Malahan ada orang yang tak dapat semua. Kan? Dia dah sakit, dah susah. Kemudian macam-macam lah ditimpa macam-macam masalah. Jadi realiti hidup tu begitu. Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tak bantu? Jadi wujudan Tuhan ialah wujudan yang memberi ujian kepada manusia di atas muka bumi ini, dan di atas ujian itulah manusia akan diberikan penghargaan yang besar di akhirat nanti. Dunia ni kalau semua orang senang belaka, tak ada apa nama ni, tak ada sakit, tak ada apa. Apa yang berlaku ialah tak ada hospital. Bila tak ada hospital, apa yang berlaku? Banyaklah kurang pekerjaan. Tak adalah fakulti perubatan, fakulti pergigian. Semua orang pandai agama belaka. Tak payahlah fakulti Islam. Kan? Kalau semua orang dah hebat belaka, dah banyak duit belaka, siapa pula lah nak kerja? Kan? Nak kerja dekat kilang simen, nak kerja jalan, nak kerja apa lagi? Nak kerja buruh kasar, nak buat rumah, nak apa semua. Nak semua orang senang. Bila semua orang senang, lagi susah. Lagi susah. Jadi Tuhan mengatur hidup manusia ni begitu, dan Tuhan tidak menzalimi. Ada pun yang mungkin berlaku kepada sesetengah orang yang mungkin susah, mungkin ada bernasib baik, macam-macam lah yang mungkin berlaku. Yang ini akan di rewards, akan diberikan penghargaan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesabarannya dan mendapat makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin dia terfikir, kenapalah aku ni susah, sakit, demam, kena penyakit kanser, penyakit itu, penyakit ini, susah sana, susah sini. Kenapa kurang bernasib baik? Kenapa aku lahir daripada mak yang susah? Kenapa tak lahir daripada anak raja misalnya kan? Dia terfikir yang bukan-bukan. Jadi haruslah dia fahami bahawa dunia ini Allah Ta'ala jadikan dalam desainnya dengan pelbagai keadaan. Yang senang, yang susah, yang apa ni, memang itulah tujuan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dunia ini. Lalu tak bolehlah menyalahkan Allah Ta'ala. Kan? Kalau begitu, semua orang susah menyalahkan Tuhan. So mereka berhak kaya. Kalau berhak kaya, semua orang kaya belaka, jadi susah. Jadi ini yang perlu difahamilah kan dalam konteks ni. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah mereka terpengaruh dengan dunia. Ada orang yang menjadi ateis sebab terpengaruh dengan dunia. Jadi jadi ateis sebab tak puas hati dengan Tuhan, marah Tuhan, dendam dengan Tuhan. Ini banyak berlaku. Terpengaruh dengan dunia ni banyak juga berlaku. Tapi beza di antara orang yang terpengaruh dengan dunia ni, dia foya-foya, minum arak, judi, apa semua-semua ni, yang menyebabkan mereka tidak patuh, tak ikut
kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada dalam minda mereka nak fikir tentang Tuhan. Ada pun yang kedua tadi ni, kan, orang yang Tuhan tak berlaku adil, biasanya mereka marah, kan, ada hati mereka tak puas hati. Yang ketiga ni, kan, mereka lantaklah Tuhan ni sebab mereka ada Tuhan pun tak ada memberi apa-apa erti, tak ada pun tak ada apa-apa erti. Kalau aku semayang pun macam ni lah aku, kalau aku puasa pun macam ni lah aku, kalau aku tak puasa pun macam ni lah aku. Patutnya Tuhan bantulah, dia kata. Kan? Ni dia kata orang yang dia kata apa nama ni, pengaruh hidupnya dengan dunia yang menyebabkan mereka menolak ataupun mereka tak percaya kepada kewujudan Tuhan. Sebab Tuhan ada ke tak ada sama je. Kan? Yang keempat ialah agama tak logik. Agama tak logik. Kenapa agama tak logik? Kita kata agama ni, sebahagian daripada hukum agama, memang perkara agama ni sebahagiannya tak logik. Tapi kita kena percaya. Walaupun kita nampak macam tak logik, pada kita nampak macam tak logik. Nampak macam tak munasabah. Tapi pada hakikatnya, ada perkara yang kita kena terima walaupun di luar kemampuan akal kita. Tapi walaupun tak logik, tak adalah Tuhan suruh kita kan percaya, nampak lembu masuk dalam cawan, maka kau kena percaya. Tak adalah begitu. Kan? Contoh yang tak logik ni ialah, kan, kita rasa macam tak logik. Contohnya kebangkitan semula. Manusia kan dibangkitkan semula di akhirat nanti. Macam mana manusia nak fikir logik? Macam mana? Dibangkitkan semula nanti. Itu contohlah kan yang disebut tak logik. Dia kata ada orang berfikir macam mana orang mati boleh hidup semula ni? Macam mana orang mati boleh hidup semula? Tuhan dalam Quran banyaklah sebut kan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, kan. Jadi orang etis ni dia kata tak logik. Macam mana tak logik? Kita sebagai orang Islam, walaupun perkara itu nampak macam tak logik, kan, ada hidup lepas mati, ada bangkit semula di alam kubur, ada itu begini, kan, kita kena terima lah. Sebab itu ketetapan dalam agama yang kita bergantung kepada sam'iyat, kepada benda-benda yang kita dengar. Dalam sam'iyat ni memang kita kena percaya walaupun nampak macam tak logik. Macam semayang dapat pahala, kan. Kalau kita ambil semayang, kalau yang batalnya kita kentut tapi basuh kat muka, kan, kita nampak macam pasal apalah kena ambil semayang, kan. Kau kena najis, tak kena basuh pula, tak kena ambil semayang pula. Tapi kentut, kan, kena ambil semayang pula. Ini macam mana ni? Kan? Ada benda-benda yang kita nampak macam tak logik, tapi oleh kerana benda ni ada dalam agama, sabit dengan nas, maka kita kena percaya. Lagi golongan etis dan agnostik, mereka nak tunggu perkara itu logik pada fikiran mereka. Yang tak logik, mereka tolak. Dia kata tak boleh sebab bila nas agama menyebutkan satu-satu perkara yang benda tu sangat jelas. Sangat jelas. Nas tu sangat jelas. Maksudnya tak ada nas daripada Quran, dilalahnya ataupun dalilnya tu jelas. Kan? Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kan? Halal jual beli, haram riba. Jelas ni. Tak ada boleh nak kona-kona lagi. Tak bagi kumpulan etis, dia tak percaya. Dia tak percaya, kan? Dan sebab dia anggap agama tak logik. Biasa dengar tak istilah apa yang dipanggil dengan agama candu kepada masyarakat? Agama candu kepada masyarakat. Pasal apa jadi macam gini ni?
Okey, kita keluar sekejap. Okey. Biasa dengarlah istilah yang disebut sebagai agama candu masyarakat. Agama candu masyarakat. Siapa faham istilah ni? Agama candu masyarakat. Siapa boleh bagi maklum balas? Agama candu masyarakat. Siapa boleh? Ya. Okey, apa maksudnya? Apa yang dia faham? Okey. Siapa yang selalu disebutkan bahawa agama candu ni agama mencandu, agama menjadi bius, boleh menyebabkan manusia tak sedar, menyebabkan manusia menjadi taksub, tak ketahuan, percaya benda-benda yang entah betul entah tidak. Ikut je kan, macam kebau kena cucuk hidung, lembu kena cucuk hidung gitulah. Itu istilah sebenarnya agama candu masyarakat. Bila dia sakit, bila agama kata redha, suruh semayang, suruh derma lah sikit, derma kan. Sedangkan agama ni tak ada. Agama ni kan benda khayalan sahaja, dicandukan ataupun dikhayalkan. Itu maksudnya. Ad-din afyum. Dalam bahasa Arab sebut ad-din afyum di sya'bi. Agama menjadi candu kepada masyarakat. Maksud candu di sini ialah maksudnya agama, bila manusia ni ada agama, manusia ikut je agama tanpa berfikir secara logik tentang agama ni. Ini maksudnya agama candu. Kita kata dalam agama ni ada bab yang kita terima kan, bukan diperbodohkan ataupun ketaatan betul-betul itu tidak. Okey. Satu lagi, dalam agama tak logik ni juga mereka berfikir, kenapa kita perlu patuh pada Tuhan yang kita tak nampak? Tuhan ni kita tak nampak. Kenapa kita taat dan patuh pada benda yang tak nampak? Tak logik, ini kebodoh dia kata. Agama ni adalah ilusi yang manusia je fikir ada tapi tak ada. Macam hantu. Kan? Benda tu tak ada tapi manusia fikir ada, rasa macam ada, tak ada pun. Rupanya pokok pisang je. Tak ada apa-apa pun tapi manusia rasa takut. Apa yang manusia takut? Tak ada apa benda pun nak takut, tapi perasaan itu yang menyebabkan ada, dipikir macam ada hantu. Macam tu juga Tuhan, dia kata manusia fikir ada Tuhan. Lalu mereka pun mewujudkanlah macam-macam. Wujudkan masjid, wujudkan kiblat, wujudkan bagi nak membuktikan ada. Sebenarnya tak ada. Itu kata atheist lah. Jadi manusia ni berebut membuktikan, nak menunjukkan Tuhan ada, maka manusia buatlah signboard, masjid, tanda bukti nak mewujudkan ada. Lalu mereka pun ikut. Itu yang disebut sebagai agama candu kepada masyarakat, tak logik. Okey. Tapi kita kata tak boleh, tak betul macam itu kan. Tuhan itu ada buktinya. Contohnya kalau kita jumpa kan di atas tanah ataupun di atas simen yang jumpa orang tapak kaki, maka secara logik kita faham di situ adalah orang yang melintas. Kan? Ada orang yang pijak di situ. Kalau kaki, orang lah. Kan? Kalau tapak kaki orang lah. Kalau tapak kaki kucing lah.
Kalau tapak kaki ayam, ayam lah, takkan kita nampak. Sebab kan, itu sebagai bukti. Tak boleh kata tak logik. Tapi mereka ni, sebagaimana yang kita bincang tadi, nak melihat dulu. Payah. Lalu mereka argue mereka tak nak percaya sebab apa? Sebab kan, implikasi daripada mereka kata tak cukup bukti atau bukti yang ada tu tak reliable, maka kenapa kita nak ikut Tuhan sedangkan tak ada bukti kukuh lagi? Sebenarnya banyak je perkara dunia kita terima je tanpa kita rasionalkan, tanpa kita tengok pun, tanpa kita faham pun, kita terima je, kita pakai je kan. Telefon kita ni kan, orang telefon kan, telefon ni kan, nak buat bahasa telefon ni digital punya language kan, Java ke apa benda, programming tu, kita tak tahu pun benda dalam tu macam mana dibuat kan. Kalau siapa yang pakai iPhone yang lain pun kadang kena update apa benda ni, update ni kita update je, kita tak tahu, kita terima je kan. Maknanya kalau semua nak rasional, nak tengok, nak apa, jadi hidup ni jadi susah. Sebab yang berkaitan dengan ketuhanan, kita dah ada bukti daripada Quran, daripada apa, kita terima sebab bukan bermakna kita ni membetul-betul itu, tidak, tapi kan semua ni ada asasnya. Yang kelima ialah agama ni bagi sesetengah golongan etis menganggap agama ni membawa keburukan. Dalam satu buku yang ditulis oleh Charles Kimball, kan, dia buku ni berjudul When Religion Becomes Evil, bila agama menjadi jahat. Apa dia kata, manusia ni dalam agama ni yang menyebabkan manusia bergaduh. Kita tak payah agama, tak ada bergaduh manusia ni. Kita tak payah nak fikir tentang Tuhan. Tak ada, kita akan mengurangkan salah satu daripada sebab dan punca kepada bergaduh. Kalau ada agama lah yang menjadi punca kepada manusia bergaduh kan, yang menyebabkan manusia mungkin fikir tentang agama dia yang betul, yang ni gaduh, berperang-perang manusia ni. So dia kata agama ni sumber kepada permusuhan, peperangan antara satu sama lain. Maka tak payahlah agama ni menyusahkan je. Kata adalah sekumpulan orang yang menolak ketuhanan tu dipikir macam gitu. Sebab Tuhan dia akan bawa agama. Lepas agama manusia bergaduh, tak payah agama ni. Tak ada masalah sangat nak gaduh-gaduh kan. So dia kata, apa kita kata, manusia ni kalau tak ada bergaduh pun dia memang bergaduh. Kalau tak ada agama pun memang bergaduh. Kan? Memang dia akan, yang kuat akan menguasai yang lemah. Kan? Yang yang dah ada dia akan adakan lagi, dia akan tak puas hati. Dan tujuan manusia hidup kat dunia ni, balik pada tujuan hidup manusia ni. Tujuan hidup kat manusia ni ialah untuk nak mencari Tuhan. Kerana nak mencari Tuhan, nak mencari keredaan Tuhan, tapi kalau Tuhan dah ada nampak ni, tak payah nak cari dah nampak dah ada dah. Tapi Tuhan hidden daripada manusia supaya manusia terus keep mencari. Mencari. Kalau nak jawab, dia kata agama punca kepada bergaduh, bermusuh antara satu sama lain. Yang di Hiroshima dan Nagasaki kan, yang dulu, nak cerita dulu lah kan, gaduh-gaduh sampai bom membunuhkan banyak orang mati di Hiroshima dan Nagasaki. Bukan sebab agama kan, bukan sebab mereka bergaduh sebab agama orang Jepun dengan agama orang mereka, tak ada kan, sebab kuasa politik. Politik nak menguasai dunia pada masa itu yang menyebabkan mereka berperang, bergaduh. Jadi manusia ni kalau tak ada agama pun dia bergaduh juga, dia macam itu. So bila datang agama membawa satu nilai politik yang berteraskan kepada ketuhanan, bukan berteraskan kepada hawa nafsu manusia. Bergaduh memanglah bergaduh sebab kan, kita nak bawa manusia ni ikut jalan agama. Itulah. Ringkasnya, manusia ni ada tiga. Ada yang kafir, tolak terus. Etis, dia baca sekerat. Asyhadu an la ilaha. Orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Itu contohlah kan. Okey, ada siapa nak tanya berkaitan dengan etis ni?
Ini question berkaitan dengan etis. Doktor, saya nak tanya. Hmm. Berbalik kepada slide doktor yang ada 4 perspektif tentang Tuhan tu, yang etis, agnostik, theism dengan atheism tu. Kan ada 4 perspektif tentang Tuhan. Cuma saya rasa saya macam masih lagi tak dapat nak bezakan. Macam contoh pandangan seorang etis kan, di mana mereka ni tak percaya tentang kewujudan Tuhan disebabkan oleh lack of evidence dan berkaitan dengan sains tak boleh nak explain kewujudan Tuhan. Tapi macam kita tengok kepada atheism tu pula mereka ni tak peduli pula dengan kewujudan Tuhan. Jadi adakah elemen tak peduli tu ada juga pada orang yang etis? Maksudnya elemen tu elemen tak peduli kewujudan Tuhan tu adakah wujud juga pada orang yang atheism, iaitu orang yang tak percaya Tuhan? Adakah mereka juga tak peduli juga dengan kewujudan Tuhan? Ataupun sebenarnya ada beza? Macam tu doktor. Terima kasih. Dia orang yang atheism ni dengan orang etis ni, dalam Islam, orang Islam, ada orang yang tak peduli tentang Tuhan tapi dia orang Islam. Dia tak kafir lah. Dengan kata lain, dia tak keluar daripada Islam. Contohnya ialah orang yang kita kata orang yang sesat lah. Sesat, orang yang hidupnya apa kita kata ya, hidupnya minum arak, judi lah, apa semua, berfoya-foya apa semua. Dia fikir tentang Tuhan tak? Tak ada fikir. Orang Islam tak? Kita consider sebagai orang Islam sebab namanya pun masih sebagai orang Islam dan dia tak declare keluar daripada Islam. Kan? Walaupun dia tak peduli tentang agama, kan, tapi bukanlah bermakna dia kafir, tak, kan, dia masih lagi kita consider sebagai orang sebagai orang Islam. Nak kata etis, dia taklah etis, tapi dia macam itulah, dia larut dengan dunia dia, berfoya-foya lah apa semua, tapi dia tak adalah declare keluar daripada Islam, tak. Kalau raya pun dia pakai baju raya lah, dia pergi sembahyang raya dah. Gitu. Jadi ada sebahagian manusia ni yang agama Kristian, kan? Agama Kristian pun mempunyai penyakit yang sama sebagai orang Islam ni tadi. Kan? Dia mungkin sebagai orang Kristian tapi dia tak pernah pergi gereja, ataupun dia orang Kristian, dia pun entah tahu entah tidak pun pasal Jesus, tapi identiti dia Kristian lah, IC dia Kristian lah. Ada yang macam gitu, kan. Tapi yang teruk ni, yang kita sebut sebagai etis ni, ialah mereka yang cakna pasal ketidakwujudan Tuhan dan agresif. Mereka agresif. Sebab itu wujudnya kumpulan macam warung etis, kumpulan-kumpulan etis ni, mereka aktif. Mereka aktif dalam berbicara, berdiskusi, sehingga kita pun tak faham. Korang tak percaya pasal Tuhan, kenapa korang bincang pasal Tuhan? Kan? Dan sindir-sindir orang yang percaya pasal Tuhan, macamlah secara zahirnya, secara mulutnya nampak macam tak percaya pasal Tuhan, tapi hati mereka boleh kita kata ataupun dalam istilah dia panggil dengan denial syndrome. Denial syndrome. Sindrom menafikan. Dia macam tak suka lah, tapi sebenarnya suka, kan. Macam benci. Dia benci, tapi sebenarnya dia tak benci. Mulut je cakap benci, tapi hatinya macam suka. Macam itulah, kan. Mulutnya kata macam Tuhan tak ada, tapi hatinya, insting hatinya macam dia akan fikir Tuhan ada. Begitu, itu dipanggil dengan etis. Bagi kumpulan yang keempat ni, yang yang agnostik ni, dia berada di persimpangan. Berada di persimpangan. Nak kata tak ada pun tak, nak kata ada pun ni sekejap, etis ni, agnostik, dia ragu. Dia tak ada atheism, dia tak dia teradut ataupun dia syak. Dia syak. Dengan kata lain, kalau soalan tadi apakah atheism
wujud dalam atheism, atheism ni dia unsur orang yang tak peduli, dia tak kisah. Dia mungkin juga orang yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam, tapi dia tak peduli sangatlah pasal masjid, pasal gereja, pelantak lah dia kata. Gitulah pasal. Okey. Yang lain ada apa nak ni? Faham doktor, terima kasih. Okey, yang lain? Tak ada. Sekejap saya cari. Ada tak kuis? Saya ada kuis ni. Ada kuis. Kuis yang keberapa ya? Jadi saya bagi kuis. Tu nak tengok. Kuis ada. Sementara tu ada apa-apa nak tanya pasal ni, atheism? Kalau saya tanya satu soalan, saya boleh jawab. Boleh tak Tuhan datang kat dunia ni? Saya boleh jawab soalan. Boleh tak Tuhan datang kat dunia ni? Ustaz dulu saya tanya dia ustaz saya dulu ada tanya ustaz sekolah masa kat sekolah lah. Kalau ikut kehendak Tuhan boleh. Kalau Tuhan nak boleh lah. Macam tu ke? Kalau Tuhan nak boleh. Gitu. Akidah dengan wajib mustahil dan harus. Kan? Okay. Dia ada wajib, mustahil dan harus. Kan? So siapa boleh huraikan tu? Wajib, mustahil, harus. Siapa ingat tak? Yang belajar ilmu tauhid dulu. Sekolah ke? Masa kat diploma ke ataupun dulu masa STAM ke? Wajib, mustahil dan harus. Siapa dapat ni? Siapa boleh cerita sikit? Amira boleh? No, Amira. Ingat lagi, wajib, mustahil dan harus. Kalau belajar bab bab ilmu tauhid, hukum akal terbahagi kepada 3. Siapa boleh hurai? Syafiqah boleh? Nur Amira Syafiqah binti apa ni? Binti Nurliza. Pelik. Okey, Adib Amirul. Nurul Aina. Okay. Ingat tak? Kat sekolah dulu, wajib, mustahil, harus.
Wajib ialah perkara yang mesti ada. Kan? Kemudian mustahil perkara yang mesti tak ada. Mesti tak ada. Kemudian harus benda yang boleh ada dan boleh tak ada. Ini hukum akal. Faham untuk nak memahami tentang kewujudan Tuhan ni mesti faham tentang perkara ni. Jadi bila kita faham tentang ada benda yang wajib ada, Allah Ta'ala sifat dia wajib ada. Kemudian mustahil, Allah Ta'ala tidak kepada mustahil. Bila kewujudan Allah di atas muka bumi ini mustahil bagi Allah Ta'ala, maka ini bukan bermakna Allah Ta'ala itu lemah. Itu jawapan dia gitu. Sebab mustahil ialah benda yang tak berlaku. Benda yang tak berlaku. Jadi macam mana tak berlaku, Ustaz? Ada soalan, kan? Soalan yang tak boleh nak, memang soalan tu tak betul. Contohnya kan, saya bagi ini. Ini tangan saya. Ini jari saya lah. Ada tak jari sebelum ibu jari? Tak ada. Ada tak jari selepas daripada ibu jari? Ada. Ha? Ada. Jari selepas ibu jari, selepas anak jari? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, apakah saya lemah? Tak. Sebab memang tangan saya ni macam ni. Kan? Memang tangan saya macam ni. Kalau tak ada, kan, bukan bermakna apa tak dapat nak jawab. Macam mana Tuhan, apa kita kata, jari sebelum ibu jari? Dah memang tak ada. Kalau tanya juga, maknanya soalan itu soalan yang salah. Faham tak? Soalan yang salah. Apa maksud soalan yang salah? Soalan yang salah ni soalan yang apa kita kata, soalan tu tak betul. Bila soalan tu tak betul, memang tak ada jawapan. Memang tak ada jawapan. Sebab jawapan tu kalau kita cari juga pecah kepala, memang tak ada jawapan lah. Sebab soalan tu sendiri soalan yang salah. Kan? Jadi soalan ni kena betul soalannya, dia akan menghasilkan satu jawapan yang betul. Tapi kalau soalan tu salah, bukan bermakna tak ada jawapan. Tapi itu bermakna, kan, soalan itu sendiri salah. Jadi orang-orang yang selalu bertanya soalan yang pelik-pelik macam begitu, bukanlah perlu dijawab semuanya. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada soalan-soalan itu, mungkin soalan itu adalah soalan yang salah, dia punya strukturnya, soalan itu sendiri salah, yang menyebabkan tak ada jawapan. Kita pun tak dapat nak jawab. Siapa dapat jawab? Apakah jari selepas daripada ibu jari? Tak dapat jawab lah. Jari sebelum ibu jari pun tak dapat nak jawab. Jadi kalau kita jawab, gila lah. Siapa boleh jawab jari sebelum ibu jari? Jawapannya gila lah. Oh, dia kata ada Ustaz. Sebelum ibu jari ada mak jari. Selepas daripada apa nama ni? Daripada anak jari ada cucu jari. Sebab ada anak ada cucu. Siapa jawabnya tu gila lah. Kan? Jadi ada soalan yang berkaitan dengan ketuhanan, khususnya golongan-golongan atheist memberikan soalan-soalan yang bersifat perangkap yang memerangkap kita, akhirnya kita tak dapat nak jawab. Sebenarnya bukan tak dapat nak jawab. Sebenarnya soalan itu soalan yang salah. Bila soalan yang salah, memang tak ada jawapan. Dan bila tak jawapan, bukan bererti kita ni bersalah ataupun kita ni lemah, sebab sebenarnya itu adalah perangkap. Kan? Apa contoh soalan yang salah? Kan? Macam contoh yang saya bagi tadi. Kan?
Kalau orang tanya, kenapa apa nama kita ni namanya orang? Dah orang, memanglah orang. Takkanlah kita orang kan, nak namanya binatang. Ini apa kita kata baju. Kenapa baju? Kenapa nama dia baju? Ada jawapan tak? Kenapa nama dia baju? Ada jawapan. Kan? Kenapa nama macam tu? Memang ada benda-benda yang siapa jawab jadi gila. Jawab jadi gila. Jadi persoalan yang timbulkan tadi, kenapa Tuhan tak dapat wujud kat muka bumi ini? Sebab Allah Ta'ala dia bertakluk kepada wajibat. Dia tak bertakluk kepada yang mustahil. Kan? Dia tak pergi kepada yang mustahil. Kan? Dan manusia yang boleh ada dan boleh tak ada. Yang kedua ada 3 kan, wajib, mustahil, harus. Wajib mesti ada. Mustahil tak mungkin ada. Yang ketiga, boleh ada dan boleh tak ada. Allah Ta'ala bertakluk ataupun dia punya skop Allah Ta'ala kepada benda yang wajibat. Dia tak pergi kepada yang mustahil. Dan jika dia tak pergi kepada yang harus. Takkan Allah Ta'ala ada, boleh tak ada. Takkan Allah Ta'ala ni bersifat dengan benda yang mustahil. Kan? Itu dia punya jawapan buku lah. Kan? Tapi kalau kita berjawab orang nak berdebat, kita kata itu soalan yang salah. Sebab Allah Ta'ala bersifat wajib ada. Dan adapun Allah Ta'ala nak berupa di atas muka bumi ini, mustahil Allah Ta'ala dapat berupa. Kerana Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak berupa dengan rupa sesuatu. Kan? Dan bila Allah Ta'ala tak berupa, bila Allah Ta'ala muncul di atas muka bumi ini, bermakna Allah Ta'ala berupa. Bila berupa, mustahil Allah Ta'ala berupa dengan ni. Maka kalau nak tanya juga, lemah Allah Ta'ala, itu bukan bermakna Allah Ta'ala lemah. Kan? Sebab soalan tu sebenarnya soalan yang tak ada satu jawapan yang nak mengatakan Allah Ta'ala ni lemah ataupun tidak. Tapi kita kata mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang mustahilat. Dalam kewujudan Allah Ta'ala wujud di atas muka ni benda yang mustahil, maka kan nak cari jawapan juga memang tak berlaku lah. Okey, ada benda lain nak tanya? Kalau ada kawan-kawan ke apa ke kan. Macam sajat lah kan, dikatakan sajat. Saya ni dijadikan Tuhan begini. Macam mana kau nak jawab? Afif, macam mana jawab Afif? Saya dijadikan lembut oleh Tuhan kan. Berjiwa perempuan tetapi bertubuh lelaki. Dan saya ni perempuan. Jadi saya naluri saya perempuan, tubuh saya lelaki. Dan barangkali tersilap kot macam mana lah. So macam mana jawab? Doktor, saya try. Ya. Cubalah. Kalau dia nak kata itu takdir, Allah jadikan dia macam tu. Sebab takdir ni ada dua perkara. Iaitu takdir yang memang Allah tetapkan, dan lagi satu adalah takdir yang Allah beri untuk kita pilih. Sebagai contoh, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Allah beri pilihan. Sama ada kita nak pergi ke arah kebaikan atau pergi ke arah keburukan. Tetapi segala-galanya memang terletak pada takdir. Cuma di akhirat nanti Allah akan menilai kita punya ikhtiar kita. Kita pilih yang mana. Jadi benda tu dia tak boleh nak salahkan Allah. Itu hanya dia sendiri yang mengikut nafsu dia, memilih kepada jalan nafsu, bukan jalan yang diajarkan oleh agama, oleh Nabi. Okey. Terima kasih. Jadi memanglah kita kata Tuhan dah jadikan setengah orang ni, memang Tuhan jadikan dia sebagai berkecenderungan, mungkin ada berkecenderungan perempuan dan juga mungkin ada yang berkecenderungan lelaki. Betul apa yang disebutkan oleh siapa tadi? Afif tadi, dia kata dia mungkin ada kecenderungan perempuan. Mungkin dah ada dalam naluri dia sikit perempuan. Dan dia perlu mujahadah dirinya
kawal dirinya dan mengelakkan daripada apa nama ni, terjadi perempuan lah kan. Jadi dia mungkinlah tak boleh lah nak ke depan macam lelaki kan, yang apa nama ni, maskulin lah kan. Dia mungkin mujahadah dirinya itu adalah untuk nak menjadi lelaki kan. Nak lebih pada tu mungkin dia tak mampu sebab dia pun makin lembut kan. Itu konteks dia lah, konteks dia. Jadi kalau orang yang apa nama ni, yang begitu, masalahnya ialah dia berkawan dengan geng-geng yang sama, ataupun dia mungkin hanyut dalam dunia dia begitu, jadi maknanya dia melarut mengikutlah mengikut kemahuannya itu. Tak nafikan memang ada Tuhan jadikan dia tu ada naluri perempuan terlebih sikit daripada kita. Mungkin orang ni sangat lelaki, maskulin kan. Ada orang ni dia punya kelelakian dia tu mungkin dia macam suka kepada lembut. Tapi kalau dia layan lembut tu kan sampai jadi perempuan, itu yang masalah. Tak boleh dia nak salahkan Tuhan. Dia kata Tuhan dah jadi aku lembut, macam mana kan. Saya ni lembut. Jadi tak boleh lah. Maknanya menggunakan alasan itu untuk dia melarut. Dia tak boleh. Ada apa nama ni, orang yang dekat apa nama ni, ada kena-mengena jugalah dengan saya tapi jauh lah kan. Ni cerita lama, cerita dalam 40 tahun, 50 tahun dululah. Di mana dia ni dulu laki kan. Saya tak kenal tapi kakak-kakak saya kenal lah orang ni. Laki. Masa dulu main kat kampung lah, kampung main apa semua kan. Tiba-tiba entah macam mana dia lompat pagar lah apa semua ni. Dia lelaki lah. Kemudian anunya tu tak tahu cari ke apa ke kan. Memang dia budak lelaki je main apa semua sampai tak tahulah dia orang cerita sangkut kat pagar kan. Sampai ada masalah lah kepada kelelakiannya tu kan. Cari ke apa, wallahu a'lam. Itu lama tak keluar rumah. Bila lama tak keluar rumah, lepas tu lelah keluar kan, jadi perempuan. Jadi perempuan kan. Sebab mungkin dah terpotong, taklah tercari ke apa, wallahu a'lam lah kan. Perempuan. Jadi yang itu kita kata macam mana kan. Bukannya sengaja. Yang masalahnya sengaja kan. Okey, ada apa lain nak tanya? Last sebelum saya bagi kuis ni. Ya. Okey, terima kasih. Siapa yang lain boleh bantu jawab dulu? Kenapa orang Islam ni sembah, dia kata orang Islam ni sembah kotak hitam, dia kata. Okay, siapa boleh? Ni biasanya orang India ni. Orang India dia memahami bahawa orang Islam ni menyembah macam orang India. Sebab orang India ni berfahaman mereka menyembah Tuhan yang ada rupa, yang ada berhala, yang ada Tuhan Rama dan Vishnu, tu. Lalu mereka bila mereka faham dalam agama dia macam itu, maka mereka akan menganggap bahawa orang Islam pun sama macam mereka. Okay. Saya dah bagi dah. So, siapa nak tolong jawab soalan tadi? Try balik tu. Okay, sila. Kalau yang isu pasal Kaabah tu saya dengar daripada, memang dah ambil daripada ni. Memang ada ustaz saya sendiri kata Kaabah tu dia bukannya untuk disembah sebenarnya. Bukan sembah kita, Kaabah tu bukannya tempat sembah lah. Sebenarnya tu sebagai satu
penanda atau simbol perpaduan untuk orang Islam sebenarnya. Untuk menghadap satu arah sahaja ketika bersolat. Itu lah cerita yang Okey. Kaabah itu adalah arah, bukan kita sembah, supaya orang Islam dari pelbagai seluruh pelosok dunia menghadap kepada satu point, iaitu Kaabah. Kita tidak menyembah Kaabah. Mungkin apa yang difahami oleh mereka dan agama Hindu khususnya melihat bahawa orang Islam ni menyembah Tuhan, itu adalah satu kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah. Jadi sebab itu kita orang Islam dan perlu sedarlah perkara ni lah, bukan kita sembah Tuhan. Dan kalau kita pergi dekat Kaabah, kenapa kita nak semayang di tempat-tempat yang ada kelebihan-kelebihan tu, berebut-rebut kat situ? Sebab tempat tu ada kelebihannya, sebab ada sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim kan. Tapi bukan kita menyembah Kaabah. Lalu mereka pun faham macam agama Hindu. Mereka kata kami bukan sembah lembu, sembah apa, kami sembah Tuhan. Tuhan Rama dan Bini Tuhan. Itu sebagai perantara sahaja. Kita kata kita bukan, konsep agama kita bukan perantara. Batu Kaabah yang dalam tu bukan perantara. Kita direct sembah Allah Ta'ala. Kaabah itu adalah sebagai tempat sebagai arah sahaja. Dalam agama Hindu mereka menyembah itu, dan itu sebagai wasilah kepada Tuhan. Itu agama Hindu lah. Okey. Allahumma terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi boleh tanya dalam grup kan, boleh kita bantu-bantu untuk jawab kan. Soalan-soalan etis ni kadang-kadang pelik-pelik, dan apa yang boleh kita kata sebahagian itu adalah suatu soalan yang tak ada jawapan, dan jawapan tu yang menjawab memang itu adalah satu trik saja. Dan kalau kita yang macam tak berapa kuat nak debat-debat dengan kumpulan etis ni, kadang-kadang bahkanlah bahaya kalau nak ni kan. Tapi dia memang kita kata psycho, dan silap-silap kita pun boleh betul juga. Itu mungkin orang yang terpalit dengan atheism. Okey, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah pada Isnin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bagi link untuk anda jawab soalan atheism, insyaAllah. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih. Terima Terima kasih doktor. kasih.